Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So macam biasalah, saya akan buat ulasan perlawanan antara Selangor versus Negeri Sembilan, yang mana semalam Selangor berjaya untuk menang 1-0 hasil jaringan dari corner kick Noah Liner. So boleh dikatakan this is the second game under Kipanggun, dan Selangor berjaya untuk menang game ni dan mereka berjaya melonjak ke tangga kedua. Nampaknya peluang mereka ingin ke Asia sekiranya Malaysia tak kena ban masih lagi terbuka luas lah. Jadi benda tu baguslah. Nampaknya Kipanggun berjaya untuk membawa pasukan Selangor bermain dengan objektif kemenangan tu, berjaya dalam dua game dia berjaya untuk mendapatkan kemenangan. Manakala untuk pasukan Negeri Sembilan, mereka sekali lagi mengalami kekalahan tipis 1-0 dan mereka masih lagi menerapkan corak permainan yang sama, iaitu bermain dengan sistem bertahan, which is sistem bertahan mereka memang boleh dikatakan agak solid lah. Bagaimana mereka react to the closest cutback, macam mana mereka intercept, bagaimana Azri Ghani menyelamatkan gawang dia dan sebagainya, boleh dikatakan a bit good. Tapi in term of attacking wise, saya dah tak kenal Negeri Sembilan yang awal season. Sebab awal season Negeri Sembilan is very solid team yang bermain dengan counter attacking football. Defending agak kurang kan, defending memang tak solid, tapi counter attack mereka tu memang nampak menjadilah. Mungkin disebabkan kehilangan Alex di bahagian tengah, mereka hilang seorang playmaker yang boleh bantu dari segi counter attack dan juga breakthrough the defense dengan kreatif passes, penetrative passes yang bagus, dan mereka juga kehilangan Motika dalam perlawanan ni. Memang nampak mereka nak breakthrough di kawasan flank ataupun wide area dengan penggunaan winger-winger yang laju pun tak nampak perkara tersebut. Jadi tanpa buang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara yang positif yang kita boleh highlight kan untuk pasukan Selangor? Untuk pasukan Selangor, perkara yang positif yang kita boleh highlight kan adalah dari segi gameplay. Untuk gameplay, kalau kita tengok pada perlawanan ni, mereka banyak breakthrough di kawasan flank dan mereka punya objektif adalah untuk supplying the ball into the D-box. So maksudnya mereka akan cuba untuk cutback ataupun crosses ke dalam kotak penalti untuk mencari target man mereka, iaitu Chigo Moraes ataupun pemain yang go into the D-box untuk receive the ball. Jadi gameplay yang Selangor buat ni adalah a bit good. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab bila mana mereka bermain dengan breakthrough di kawasan flank ataupun wide area dan mereka cuba untuk crosses ataupun supply sebanyak mana bola yang ada dalam kotak penalti, mereka akan loaded ataupun akan isikan pemain dalam kotak penalti tu 2 atau 3 player untuk receive the ball. Sama ada Chigo Moraes, kalau mereka attack di bahagian kanan, Chigo Moraes akan ada dalam kotak penalti. Sama ada Nualin ataupun Faisal Halim. Kalau mereka attack menggunakan bahagian kiri, Faisal Halim akan ada dalam kotak penalti, Chigo Moraes, Nualin ataupun Nur Awabdeh ataupun player lain lah. Jadi perkara-perkara tersebut adalah idea yang bagus untuk mereka execute sesuatu di dalam padang. Cumanya in term of that idea pada perlawanan semalam, boleh dikatakan idea tu jadi, boleh dikatakan execute very well. Benda tu boleh jadi mereka breakthrough, contohnya dengan hantaran-hantaran dari bahagian tengah ke bahagian flank. Contohnya Nur Awabdeh through kepada Faisal masuk, lepas tu cuba untuk lakukan percubaan ataupun cutback. Lepas tu through di bahagian kanan mencari Mukairi cutback ataupun crosses cari Chigo Moraes dan sebagainya. Cumanya apa yang gagal adalah end product, yang mana pasukan Selangor gagal untuk mendapatkan gol melalui gerakan-gerakan open play tersebut lah. Tapi in term of the early idea ataupun idea awal bagaimana mereka nak bermain, itu mereka telah berjaya execute dengan sangat baik di dalam padang. Cumanya disebabkan defense pasukan Negeri Sembilan yang solid, dengan ada Luis Enrique, Ki Oshiro, Haris Samsuri yang boleh dikatakan bertahan dengan agak baik, mereka berjaya untuk membaca dengan baik. Mereka intercept gerakan-gerakan tersebut lah. Mereka halang crosses, cutback, mereka keluarkan. Dan dalam masa yang sama, Azri Ghani juga bermain dengan performance wise sebagai goalkeeper yang bagus lah. So benda tersebut yang menghalang lah. Kalau tak, mungkin Selangor semalam menang lebih daripada 3 ataupun 4-0 lah, macam mereka belasah Brunei tempoh hari. Tapi the good thing, mereka untuk game ni mereka berjaya untuk keep clean sheet lah. Mereka tak dibolosi untuk Selangor. So benda tu bagus lah apabila menentang pasukan seperti Negeri Sembilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok dari segi momentum ataupun dari segi build up, apa yang pasukan Selangor buat adalah mereka sebenarnya bermain dengan 3 midfield, which is
Hafiz, apa yang saya suka tentang peranan ataupun apa yang Nualin buat ni, apa yang Kipanggun buat kepada bahagian tengah pasukan Selangor adalah bagaimana dia meletakkan Syahir Bashar di bahagian centre back, yang mana dia dalam fasa build-up, Syahir Bashar dia adalah player yang akan drop lebih deep ke bahagian bawah dan dia akan membebaskan Nualin untuk bergerak lebih ke atas bersama dengan Nur Wabdeh untuk bergerak di bahagian atas. So Nur akan cover di bahagian half space kanan, Nur akan cover half space kanan, Noor akan cover di half space kiri. So benda tu memberikan satu gerakan yang solid untuk ada keseimbangan di bahagian tengah lah. Jadi bila Mukairi ataupun Faisal Halim bawa bola, mereka akan sentiasa ada pemain yang follow up dan akan sentiasa ada pemain yang support perkara tersebut. Jadi perkara-perkara beginilah yang memberikan the flexibility dan betapa fluidnya pasukan Selangor membuat 1-2 passes, bagaimana mereka nak breakthrough dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, mereka akan membebaskan winger mereka untuk sentiasa bergerak ke bahagian hadapan. Jadi bila bola dapat kat Nur, contoh Nur kat tengah ataupun Nualin dapat kat tengah, mereka nampak winger mereka yang berada di touchline ataupun di hujung padang tu, mereka akan cuba buat breakthrough dengan through ball untuk cari Mukairi dan juga mencari Faisal Halim. Dan perkara tersebut berlaku banyak kali dalam perlawanan, bagaimana mereka berjaya breakdown dengan penetrative passes sedemikian untuk mencari winger dan winger cut in masuk ke dalam. So benda tu positive side lah. Cumanya sayang lah, macam saya cakap, end product je kurang untuk game ni. Kalau tak, mungkin mereka akan menjaringkan lebih banyak gol. Tapi benda tu mungkin boleh diperbaiki sebab ini baru 2 game yang di bawah kepimpinan Kipanggun, dan mungkin untuk the next game, kalau Selangor memperbaiki mereka punya final product atau final touch ataupun mereka punya end product, saya rasa dari segi finishing wise, Selangor boleh score at least 2 gol dalam satu game. So average goal tu akan ada 2 gol dalam satu game sekiranya mereka keep this momentum untuk bermain dengan baik. So benda tu yang saya boleh katakan untuk pasukan Selangor. Jadi buat masa sekarang, apa yang Selangor kena baiki, mereka punya final pass, mereka punya end product, jadi finishing je. So mereka kena fix that thing and then mereka boleh bermaharajalela untuk score every goal setiap perlawanan. So benda tu yang mereka perlu aware. Jadi kudos lah untuk Selangor. Untuk Negeri Sembilan, saya boleh katakan in term of defending wise memanglah improve daripada awal season. Mereka bermain dengan agak baik kan, tapi dari segi corak bertahan mereka secara total, kalau nak main bertahan betul-betul, janganlah lepas gol. So semalam mereka bermain bertahan dengan agak baik sebenarnya. Saya boleh katakan ready game, pemain-pemain seperti Enrique, Oshiro, Azri Ghani, mereka react kepada bola muntah dan sebagainya, reaction mereka apa cepat dan sebagainya, keluar. Tapi bila nak buat counter attack, mereka nak cari Jose Eso untuk game ni memang tak boleh nak go lah. Jose Eso saya boleh katakan dia kena marking dengan siapa, Mamadou Diarra pun tak boleh nak buat apa. So benda tu memang nampak ketara. Dan dari segi corak permainan, bila mereka letak Takumi Sasaki di bahagian tengah, to be honest, Takumi Sasaki dia beraksi di bawah below par dah beberapa game. Saya boleh katakan Takumi Sasaki antara player yang boleh dikritik untuk pasukan Negeri Sembilan selepas beberapa game sebab dia tak berapa perform lah, dan dalam masa yang sama dia kehilangan Alex. Kita boleh nampak yang Takumi Sasaki ni dia punya creativity agak limited, dia tak boleh nak supply ataupun dia tak boleh nak connect the dots dengan striker, dan dalam masa yang sama dia tak boleh nak membebaskan hantaran-hantaran yang lebih berbahaya, killer passes lah ke bahagian hadapan untuk mencari ISO ataupun mencari winger-winger yang lain. Itu yang menjadi permasalahan kepada pasukan Negeri Sembilan. Dan untuk game ni sebenarnya Odai Karok memainkan peranan yang penting in term of defensif. Dia berjaya untuk buat benda tu dengan bagus dan dia berjaya untuk menggerakkan counter attack yang last apabila menggerakkan bola ke bahagian hadapan, yang mana pergerakan Odai Karok kepada Selvan kepada Anwar Keseh, tapi Anwar Keseh gagal untuk sudahkan dengan baik lah. Tapi yang boleh saya puji adalah Selvan. So to be honest, daripada selain pada defense, saya boleh puji Selvan untuk game ni. Bagi saya daripada beberapa game yang lepas, bila dia letakkan sebagai right back ataupun right wing back, beliau berjaya bermain dengan agak cemerlang, yang mana dia punya track back, dia punya penjagaan pemain, man to man marking pun bagus, and recovery dia bagus. So dia berjaya untuk limitkan pergerakan Faisal Halim juga untuk game ni. Tetapi the real potential of Seven is counter attack football. Dia punya kelajuan, dia punya breakthrough larian dan sebagainya memang boleh guna untuk counter attack. So bagi saya posisi right back dan juga right wing back tu memang sesuai untuk dia main in term of defensive. Tapi kalau fokus more to defensive, in term of nak counter attack, dia akan limitkan pergerakan Seven untuk more to attacking wise dia akan kurang. So tapi semalam bila tengok Seven boleh bawa bola ke depan dan sebagainya, saya rasa kalau Seven
Selvan dimainkan lebih tinggi dan lebih focusing more on attacking, dia akan break the defense very well. So the real position untuk Selvan adalah kalau nak main right wing back, dia must need support daripada tengah ataupun winger untuk menggerakkan bola di bahagian kanan untuk fully polish the potential of attacking yang Selvan ada. Sebab dia ni laju, dia boleh main macam tu. Tapi selepas beberapa game dia main right back, dia punya defensive attribute kan meningkat, dia boleh bertahan dengan baik. So maksudnya dia punya IQ tinggi, dia boleh untuk cope, dia boleh untuk sesuaikan diri, bermain di mana-mana posisi. So very versatile lah. Tapi the real potential, kelajuan dia untuk naik turun patut diguna pakaikan dengan baik. Kalau tak, rugilah kan. Jadi in term of counter attack, memang nampak mereka ni kehilangan Motika. Lokman Hakim boleh buat game 1-2 game. Takumi Sasaki kena sepak bola tak kena pun minta penalti, sayang lah kan. So overall saya agak kecewa lah, dan saya mengharapkan yang Negeri Sembilan boleh kena pasti the real way mereka nak bermain, macam mana mereka nak susun balik pemain-pemain mereka bila mana pemain ni tak ada. Sebab mereka dah bawa masuk quality player, beberapa quality player. So mereka perlu fix how mereka nak polish the real potential dan kemampuan yang pemain-pemain mereka ada untuk menyayangi baki-baki perlawanan Liga Super dan juga saingan Piala Malaysia. Dan saya merasakan kalau counter attacking ataupun attacking wise pasukan Negeri Sembilan, mereka ada kemampuan yang lebih untuk bermain secara terbuka dan menyerang dengan lebih efisien. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.